Menjemput YB Dr. Siti Maria Mahmud selaku ahli Parlimen Kota Raja merangkap pengurusi Lajnah Kebajikan dan Kemasyarakatan PAS Pusat untuk merasmikan program kursus penghayatan Baitul Muslim. Majlis menjemput YB Dr. Siti Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha saudara Abdul Majid selaku pengurusi kita pada pagi ini khusus penghayatan Baitul Muslim. Yang saya hormati Setiausaha Lajnah Kebajikan Kemasyarakatan PAS Pusat Dr. Salahuddin, juga Puan Malina selaku penolong setiausaha dan juga orang kata expert resource person kita hari ini, Cik Yusof, Jawatan Kuasa Saudara Halim dan ramai lagi urusia LKK pada pagi ini, dan juga wakil daripada Muslim Care dan Salam Care yang turut menyumbang sponsor khusus pagi ini. Alhamdulillah, syukur saya kepada kehadrat Allah SWT kerana perancangan kita yang dah sebenarnya duduk sebagai biji itu hari ini insya-Allah benih Puan Malina. Puan Malina juga adalah pengurusi kepada unit Baitul Muslim LKKPP dan saya nak cerita sikitlah tentang aspirasi kami, visi kami dan insya-Allah misi yang sebahagian daripada misi LKKP ini. Sebelum itu saya merujuk kepada firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang kita baca surah Mak-Surat pagi-pagi daripada surah Ar-Rum yang juga telah ditegaskan oleh Puan Malina tadi. Antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa Allah telah menciptakan untuk kamu lelaki, isteri-isteri dan jenis daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang mahu berfikir. Sadaqallahul azim. Jadi sebagai orang Islam kita yakin, itu sebab tadi bila Puan Malina sebut tentang kita nak kahwin dengan siapa, kerana apa kita nak kahwin. Saya ingat antara usaha LKKP nak buat ini ada banyak perkara saya nak kongsi sebenarnya, tapi saya cuba ringkaskan. Pertama, sebenarnya kami ni berhajat benar Baitul Muslim ini di akhirnya akan berjaya untuk memadankan. Kami nak jadi matchmaking kepada ramai anak-anak yang ada di sini dan juga di luar sana, yang bila sampai pada masanya, oleh kerana sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, kita semua tahu bahawa pergaulan kita bukan pergaulan bebas. Antara kita tidak akan orang kata berpeluanglah untuk mencari rakan, nak cari jodoh ni dengan diri sendiri, kerana kita bukan karakter kita untuk bergaul bebas dan kemudian fall in love dan kemudian kahwin. Kita tak pernah proses itu. InsyaAllah orang yang beriman ni proses dia sangat mudah dan ada shortcut ni, kecuali sekiranya kita tahu tentang tujuan perkahwinan itu. Kita tidak mahu melalui satu fasa kehidupan kita dalam kita nak mencari keberkatan daripada Allah SWT dalam rumah tangga, kita banyak buat dosa. Jadi mana nak datang keberkatan seperti Puan Malina sebut. Dan kita yakin Allah sebut antara ayat yang saya baca tadi, antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT bila dijadikan pasangan, mawaddah warahmah ini Allah yang kurniakan. Allah yang kurniakan. Dan jadi bila kita yakin pada itu, sesiapa saja jodoh kita insya-Allah, makna dia kalau kita ikut formula dan resepi Islam,
maka insya-Allah rumah tangga itu akan ada mawaddah dan rahmah dan insya-Allah berkekalan. Dalam PAS ni ataupun di dalam masyarakat kita, siapa yang ikut formula tu insya-Allah. Puan Malina pun tak silap saya bantu Muslim juga ya dulu. Saya sendiri dulu pun nak cerita, tak ada orang tanya, saya kahwin umur 18 tahun. Suami saya 19 tahun. Ya, masa saya tahun pertama di universiti. Orang tanya, lamanya kahwin. Ada kawan-kawan joke dan orang kata gatal apa kahwin awal. Sebenarnya tidak. Ya, bila ada orang berkenan pada kita, ya, dan kita tahu tujuannya, kita istikharah, ya, dan kemudian kita faham tujuannya, maka kita langsungkan. Jadi ada sikit je orang tanya saya, kenal tak saya dalam ramai-ramai lelaki tu, saya kata saya suka dia lebih sikit daripada orang lain. Suami saya yang 38 tahun ini, ya, 38 tahun, ya. Maknanya tidak melalui proses yang ramai orang lalu, cinta, lalu drama semua-semua tu, ya, tak ada. Sebab kita yakin dengan ayat Quran ini dan kita yakin kita boleh bina rumah tangga dengan atas dasar iman dan mencari keredaan Allah SWT. Itu sebabnya kami mengambil langkah awal ini untuk kita beri kesedaran ini. Kami sebenarnya, saya dalam hati saya, kalau boleh saya nak ubah paradigma, paradigm shift untuk orang kita faham tentang tujuan perkahwinan. Kita terlampau kebaratan bila kita fikir tentang perkahwinan. Kita tak tengok balik sirah Rasulullah SAW. Zaman Nabi dulu, SAW, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat, bila ada seorang itu yang layak kahwin, ya, maka mereka akan mencarikan jodoh. Betul? Kalau ada seseorang itu kematian suami, terus kita cari siapa yang kita nak kahwinkan. Tak kira umur, tua ke muda, terus dicarikan pasangan itu. Siapa yang layak, terus dicarikan pasangan. Sebab ia menjadi tanggungjawab jemaah. Dan ini telah orang kata sisihkan perkara ini sebab kita sibuk dengan benda lain, sibuk dengan politik, sibuk dengan itu. Sehingga kita lupa tentang kebajikan anak-anak kita. Saya dah anak 6 orang, 5 dah kahwin, cucu dah 11. Jadi sekarang saya memikirkan kebajikan, ya, anak-anak yang ada dalam jemaah saya. Jadi saya fikir mana, what can I do? Ya, inilah dengan Puan Malina, dengan AJK, ya, bapak-bapak, abang-abang yang ada dengan kita ini, memikirkan perkara ini. Jadi kita tak nak terjun terus, kita buat proses ini, kita nak ada database dan kemudian kami akan cuba padankan. Ya, kalau dengan izin tuan-tuan padan. Ya. InsyaAllah kita ramai muslimat, ya, yang ada. Sebab muslimat ni saya kata macam mana, yang kerja saya kata yang kerja dengan saya pun bukan jenis yang bila orang telefon sikit dah panik dah. Ya, bila orang hasrat dah tak reti dah nak buat apa dah. Jadi tak reti nak buka jalan. Jadi kena ada orang yang untuk buka jalan. Dan untuk muslimin pun saya tengok ramai juga yang dah belum kahwin. Walaupun saya ingat dah sampai masa ni. Saya ingat saya baca satu buku, saya tak ingat buku siapa. Kita ni nak tunggu ready, sedia. Kalau di Mesir saya belajar dulu, kadang-kadang lelaki umur 30 tahun tak kahwin lagi. Sebab syarat nak kahwin sana kena sediakan rumah. Jadi rambut dah berubah. Tengok dia bawa, kadang-kadang kita ingat isteri dia tu anak dia. Sebab beza umur tu bukan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sebab apa? Sebab nak tunggu mampu kahwin tu. Padahal umur remaja inilah. Umur remaja makna dia belia ni, bagi saya 25, 19 ni. Dia dah masa tu melonjak-lonjak nak kahwin. Tapi oleh kerana adat dalam tempat kita ini, kamu dah bersedia ke? Dah boleh tanggung ke? Gini gitu, kita banyak punya ke ni gitu, menyebabkan terbantut semuanya. Yang perempuan pula padan ke orang tu dengan kamu. Kamu engineer, kamu doktor, kamu lawyer, kamu semua. Kita nak ubah paradigma ni. Kita nak ubah paradigma tak semestinya lelaki saja boleh meminang wanita. Kita ambil balik sirah Rasulullah SAW, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia meminang Rasulullah SAW apabila dia rasa inilah dia. Dan kita nak ubah paradigma fikiran mak bapak, bahawa kalau anak aku pelajaran macam ni, anak perempuan aku pelajaran macam ni, suami dia mesti tinggi lagi. Terlepas bot selalulah. Ya, jadi akhirnya kita kesian dan kita tengok orang yang patut kita jodohkan tak dapat disebabkan pemikiran ini. Lepas tu kita pula ada satu kekangan dalam kepala kita. Oh, mesti lelaki tua pada yang perempuan. Banyak perkara yang kita letak syarat-syarat itu yang sebenarnya menyusahkan kita. Yang pentingnya kita ini adalah tujuan perkahwinan. Ya, saya dulu pun biasa juga makna fikir-fikir bila saya baca-baca banyak ini, ya, disebut tentang
bila kita bercakap tentang tujuan perkahwinan, ada orang kata, oh, bila kita kahwin lelaki tu hak kita, perempuan tu hak kita, and no one else. Waduh, one to one. Ini paradigma barat. Ini bukan paradigma Islam. Ya, nanti orang perempuan marah kat saya, doktor ni memang bawa paradigma poligami pula nanti. Nah, kita memikirkan institusi perkahwinan adalah untuk menyelesaikan banyak masalah. Tak apa, kita pergi itu kemudian. Tapi saya nak sebut paradigma, maknanya bila dah kahwin itu, he is mine. Kita bukan hak suami, kita bukan hak isteri. Kita hak Allah SWT. Walak kita pertama taat setia, kita pertama adalah pada Allah SWT. Taat kerangka ketaatan kita kepada suami adalah di dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah SWT. Semua ni kita nak betulkan. Bila kita ada kerangka yang betul, framework yang betul, maka perkahwinan itu tidaklah menjadi susah. Ya? Jadi pula orang lelaki ni dia senang je. Setiap kali dia nak cari isteri yang solehah. Tapi kadang-kadang mulut kata solehah, hati kata yang cantik, yang muda, yang apa. Jadi susahlah. Kan, jadi kita nak betul-betulkan benda ni pada kemarin ni. Dan kan boleh, insya-Allah kita nak padankan. Ya, kita kena jangan dalam kepala kalau yang perempuan mesti status tinggi daripada kita, gaji lebih daripada kita. Yang pentingnya kita nak seorang pendamping kita yang kita sebut tadi dan ayat Quran disebut. Seseorang yang boleh, orang kata kita nak share satu bahtera, satu kapal, satu kenderaan, tujuannya ke akhirat. Betul tak? Jadi siapa yang boleh kongsi dengan kita ini, yang boleh bawa kita ke sama-sama ke sana. Nak mencari keredaan Allah. Bila niat itu dahulu, kemudian baru datang yang lain, itu mawaddah warahmah itu akan datang dengan sendiri. Masing-masing buat tanggungjawab dia, ya, dan insya-Allah mawaddah warahmah Allah bagi kasih sayang. Ya, itu kena ada dalam hati kita, kena ubah paradigma. Mak bapak pun yang perempuan-perempuan semua ni kena mula ubah paradigma kepala mak bapak kita. Yang lelaki pula juga kena ubah. Kadang-kadang mak tu berhasrat benar nak cari jodoh untuk anak. Mana mak yang tak ada? Saya 6-6, 5-5 saya cuba, semua tak berjaya. Semua tak berjaya. Sebab apa? Sebab anak-anak kata, saya punya sendiri keterbukaan. Saya nak kebahagiaan. Anak-anak pun nak kebahagiaan dia. Asalkan dia memenuhi syarat-syarat kita tu yang tadi tu, agama, ya, keluarga, ya, maknanya ada syarat itu, kita kena, mak bapak pun kena terbuka untuk menerima sekiranya pilihan anak ni menepati ajaran agama. Ya, dan kita nak ubah mak bapak-bapak kita pun jadi anak-anak kanan dia pergi universiti. Saya sebut ni, saya mengajar universiti 14 tahun. Ya, kadang-kadang saya kesian tengok siswi-siswi saya. Ya. Yang lelaki nak jadi doktor, semua nak isteri cikgu. Sebab senang cikgu. Ya, ada orang jaga anak, saya balik rumah makanan tersedia, cikgu cuti gitu, banyak. Dia fikir begitu. Sebab dia memikirkan kesenangan dia. Betul tak? Siapa nak susah tak? Tetapi kalau kita memikir, kita duduk satu jemaah. Saya yakin ramai kita jemaah Islam lah. Ya, kita yang ada ni tak kira lah ahli PAS ke tidak. Kalau kita memikirkan bahawa dengan kita berkongsi bahtera, kita boleh buat bukan sahaja untuk kita menuju keredaan Allah SWT dalam rumah tangga, tetapi sama-sama berganding bahu di dalam perjuangan Islam. Itu lebih hebat. Jadi orang lelaki pun kena belajar paradigma dalam otak kita. Ni ada paradigma Melayu ni. Kalau dah kahwin, isteri kan siap makan, isteri basuh baju, isteri setrika baju, isteri siap rumah tangga, semua isteri. Kalau tanya mak bapak ni, mak terutamanya, kalau anak dia anak perempuan, dia nak menantu lelaki yang sangat hebat sporting yang tolong anak dia. Tetapi kalau dia anak lelaki, dia nak seorang menantu perempuan yang menjadikan anak dia raja dalam rumah. Dia double standard. Ya? Kita tak boleh jadi macam tu. Kalau dia ada anak perempuan, dia nak seorang bakal menantu lelaki yang besok kalau anak aku nak buat postgraduate pun okey, yang bantu anak aku di dapur, yang semuanya dia nak menantu lelaki. Oh, menantu saya baik. Kalau anak saya basuh baju, dia sidaikan baju. Bagus. Tetapi kalau anak dia lelaki, anak lelaki dia bantu menantu perempuan dia dalam kerja dapur, malulah mana nak tahu muka anak aku sidai baju. Semua ni kita nak ubah. Sebab ini bukan pemikiran Islami. Banyak dah berubah zaman kami dengan zaman antum sekarang agak berlain.
Tapi kita nak paradigma ini kita nak ubah kerana kita nak merealisasi rumah tangga mawaddah warahmah ini, ya, tanpa kita perlu melalui fasa-fasa yang agak mungkar, ya, berkawan, apa ni semua, bertahun-tahun kawan. Saya dah kenal 10 tahun dah, inilah sweetheart saya daripada baru nak kahwin, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kita terbuka bila sampai masa, kalau dah sampai masa dah bersedia, tak ada calon, maka Baitul Muslim insya-Allah kami akan membantu. Ya, ada kriteria-kriteria, bukan kita nak bagi, kita nak cari yang sekufu, yang semua tu ada. Semua dalam Islam sudah ada banyak panduan-panduan itu insya-Allah. Ya. Kedua, saya nak minta program ini, ya, selepas kita start di pusat, negeri-negeri. Sini ada ini pengurusi-pengurusi Lajnah Kebajikan Kemasyarakatan negeri-negeri, untuk juga memulakan secara sedikit-sedikit program ini di negeri masing-masing, ya, kerana ruang lingkup program kerja buat Lajnah Kebajikan ini sangat luas. Ya, apa orang lain tak nak buat, kami kecil buat. Ya, dan kalau sebut kebajikan dalam Islam itu juga cukup luas. Ya, jadi inilah antara aspirasi kami dalam Lajnah, dan saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Marina dan sahabat-sahabat dia hari ini yang volunteer, ya, peguam-peguam syar'i hari ini untuk memberi khusus kepada tuan-tuan, perempuan, saudari-saudari sekalian, kerana rasa saya kami nak beri lebih daripada khusus perkahwinan yang disediakan oleh Perjabatan Jabatan Agama ataupun lain-lain untuk tujuan keuntungan. Kita nak supaya pendedahan tu awal. Ya, saya dalam kami sebagai aktivis, kami lihat banyak perkara yang kira orang tak tahu hak, orang tak tahu tanggungjawab. Ya, bila saya sebut hak, bukan dia tak tahu pergi mahkamah. Contoh sikit je nak lagi. Lulus universiti, berpendidikan tinggi, tapi selepas berapa belas tahun, berapa 10 tahun, 5 tahun kahwin, bila bertekak nak bercerai, maka timbullah nampak benar kejahilan kita tak tahu tentang hak-hak kita. Si isteri yang menanggung semua makan minum, suami beli aset, beli rumah, beli kereta, beli semua. Isteri beli susu, beli makan, beli ikan, beli ayam. Ya, tak tahu mana tanggungjawab suami, mana tanggungjawab isteri. Kalau boleh reda masa perpisahan tu tak apa, nak habislah, tak apa, dapat pahala kalau niat dia betul nak bantu suami. Tapi kalau lepas tu diungkit semua, gilek kucek lah tinggal, tak ada benda. Ya? Jadi lulus universiti, tetapi bila nak bercerai, bila nak menuntut harta sepencarian, nampak benar kejahilan, tak tahu hak masing-masing, ya, dan menjadi satu perkara yang sangat menyedihkan, berebut anak, ya. Lepas tu macam Puan Marina sebut, ya, bukan ini yang Islam. Saya kita baca sejarah Rasulullah SAW zaman Nabi dulu. Perceraian bukan satu perkara yang orang kata memang benda tu dia ni, tetapi tidak menjadi satu perkara yang besar. Dah tak ada jodoh, tamat, ya, lepas tu habis ni kahwin dengan orang lain. Maknanya life goes on. Life goes on. Ya, dia tidak ada dendam, tidak ada ungkit-mungkit, insya-Allah. Kita boleh teruskan kehidupan ini. Dan akhir sekali saya nak sebut, saya banyak bawa akhir-akhir ini saya mendengar banyak ceramah-ceramah dan tentang konsep perkahwinan dalam Islam. Konsep Barat is one to one, ya, tetapi konsep Islam is not one to one. Walaupun di dalam Al-Quran disebut kalau tak boleh adil, satu saja. Ya, satu saja kalau rasa tak boleh adil. Tapi skill nak jadi suami yang adil boleh dipelajari daripada veteran-veteran yang biasa praktik dia. Ya, kalau sampai ke tahap itu, nak menyelesaikan masalah umat, maka kita kena bersedia. Tapi dia tidak akan berlaku sekiranya minda kita, paradigma kita, bila saya kahwin dengan seseorang, you are mine and mine alone. Itu tak boleh. Ya, tak boleh. Semua orang marah kat saya, mesti marah dengan saya. Ya, sebab bukan saya propose benda ni, tapi saya melihat bahawa banyak masalah kita boleh selesai kalau kita boleh mendidik hati kita, dan kita boleh menyelesaikan masalah-masalah ini melalui apa yang telah diturunkan oleh Al-Quran Karim. Jadi dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya doakan semoga
majlis ini diberkati Allah SWT dan Allah memandu kami di dalam Lajnah Kebajikan Kemasyarakatan untuk terus mengorak langkah mengadakan program-program di dalam mewujudkan keluarga sejahtera, mawadah dan rahmah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.